بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillah, pertamanya kita manjatkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ni kita dapat bersama-sama untuk kita mengikuti program Kelantan Berhikayat pada siri pada malam ini. Dan ini adalah siri kita yang pertama selepas berakhir Ramadan, dan saya mengambil kesempatan pada malam ini untuk mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir batin, taqabbalallahu minni wa minkum, kepada semua sidang pendengar yang mengikuti program Kelantan Berhikayat pada malam ini. Program ini dibawakan kepada tuan-tuan semua oleh Perdebadanan Muzium Negeri Kelantan. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan memulakan satu sesi yang baru di mana kita telah pun sebelum ini mengambil ruang 18 siri untuk membahaskan berkenaan dengan satu tulisan ataupun satu karya yang ditulis oleh almarhum Ustaz Abdullah Muhammad ataupun Ustaz Nakula yang membincangkan berkaitan dengan silsilah Raja-Raja Kelantan dan peristiwa-peristiwa yang berlaku di sekitar sejarah Kelantan sejak daripada abad yang pertama Masihi sehinggalah zaman sekarang. Adapun perbincangan kita yang akan kita mulakan pada malam ini ialah satu karya baru yang akan kita bahaskan, iaitu Riwayat Kelantan, sebuah kajian ataupun tulisan yang telah dibuat oleh seorang pengkaji sejarah Kelantan yang terkenal, iaitu As'ad Sukri Haji Muda. As'ad Sukri pada asasnya beliau merupakan cucu kepada Menteri Besar Kelantan yang terkenal pada zaman Sultan Mansur, iaitu Datuk Cik Haq ataupun Datuk Saad bin Penghulungah, di mana Datuk Maha Menteri ini beliau menjadi Menteri Besar Kelantan di antara tahun 1880 hingga tahun 1890 hingga 1894. Dan sebagai cucu kepada seorang pembesar yang terkemuka di Kelantan, As'ad Sukri telah menunjukkan minat yang mendalam terhadap sejarah Kelantan, dan beliau telah menulis sebuah kumpulan rencana. Buku-buku tulisan beliau tentang sejarah Kelantan sebenarnya diterbitkan kemudian pada tahun 60-an dengan beberapa tajuk, termasuklah Sejarah Kelantan, Detik-detik Sejarah Kelantan dan seumpamanya. Tetapi karya beliau terawal yang ditulis berdasarkan riwayat-riwayat yang didengar dan juga disampaikan oleh orang terdahulu, dan beliau menuliskannya di dalam majalah Kencana. Majalah Kencana inilah sebuah majalah yang beliau sendiri menjadi pengarangnya dan diterbitkan di antara tahun 30 sehingga tahun 31, 1930, 1931. Artinya majalah itu sudah berusia 90 tahun sekarang ini. Jadi di dalam majalah itu As'ad Sukri telah menulis dalam bentuk rencana sebanyak 15 siri. Sebanyak 15 siri, dan beliau cuba mengemukakan tentang sejarah Kelantan bermula daripada zaman Cik Siti Wang Kembang sehinggalah pada zaman
sekitar 1920, iaitu ketika penghujung zaman Sultan Muhammad yang keempat dan awal zaman Sultan Ismail. Jadi As'ad Syukri telah menyebutkan tentang sejarah perkembangan dan juga kerajaan-kerajaan yang wujud di Kelantan di dalam tulisan beliau yang selalu disebutkan sebagai riwayat Kelantan ataupun RK, riwayat Kelantan. Kan? Baik, untuk perbincangan malam ini kita akan membuat pengenalan dahulu tentang riwayat Kelantan, iaitu sebuah karya yang ditulis sebanyak 15 siri oleh As'ad Syukri. Seperti saya sebutkan tadi, As'ad ialah As'ad Syukri ini adalah seorang intelektual dan juga seorang reformis dalam masyarakat Kelantan pada awal abad yang ke-20, dan beliau juga merupakan seorang aktivis politik, seorang aktivis budaya dan seorang penulis yang terkenal satu ketika dahulu. Dan beliau juga merupakan abang kepada bekas Menteri Besar Kelantan, Datuk Muhammad Asri Haji Muda, dan juga bapa saudara kepada seorang lagi bekas Menteri Besar Kelantan, iaitu Datuk Ishak Lutfi Umar. Jadi dalam keluarga beliau memang keluarga bangsawan yang mempunyai hubungan darah dengan tokoh-tokoh bangsawan sebelumnya. Datuknya Menteri Besar Kelantan juga, Datuk Maha Menteri Cik Hak, adiknya Menteri Besar Kelantan juga, anak saudaranya juga seorang Menteri Besar Kelantan, dan berdasarkan beberapa catatan dalam keluarga Datuk Panglima Perang Lundang mengatakan bahawa keluarga As'ad ini di sebelah ayahnya, di sebelah ibunya, iaitu anak anda kepada Datuk Maha Menteri Cik Hak, ialah daripada keturunan Datuk Panglima Perang Lundang ataupun mempunyai titihan yang bersambung dengan Long Kundur, Raja Muda Long Ain, iaitu kita kira sebagai pewaris kepada kerajaan Jebal yang telah beralih kepada keluarga Long Yunus pada pertengahan abad yang ke-18. Jadi itulah latar belakang As'ad Syukri Haji Muda sebagai seorang intelektual yang lahir dalam suatu keluarga bangsawan, dan beliau menjadi seorang tokoh yang penting dalam sejarah Kelantan apabila beliau sendiri telah menghasilkan begitu banyak karya dalam bidang bahasa, sastra, sejarah, perkamusan dan seumpamanya. Dan salah satu tulisan beliau yang sangat penting dalam membahaskan sejarah Kelantan ialah riwayat Kelantan. Saya rasa ada 3 buku yang beliau tulis berkait dengan riwayat Kelantan ini. Baik, secara khusus tentang riwayat Kelantan, riwayat Kelantan ini kita boleh anggap dia sebagai satu daripada sumber sejarah bagi kita memahami sejarah Kelantan, kerana dia mencatatkan pada awal abad yang ke-19 tentang latar belakang sejarah Kelantan yang berlaku mungkin lebih awal daripada zaman Peristiwa Kembang. Dia menggambarkan bagaimana perkembangan-perkembangan yang berlaku sehingga terbentuknya kerajaan-kerajaan yang ada di negeri Kelantan hari ini, tetapi dalam beberapa pendekatan yang agak menarik, berbeza dengan pendekatan penulis-penulis terdahulu ataupun apa yang tercatat pada manuskrip berkait dengan sejarah Kelantan, kerana pendekatan beliau agak akademik, di mana beliau saya menulis berdasarkan riwayat-riwayat yang dicatat disebutkan oleh orang-orang tua. Beliau juga menjadikan beberapa buku yang penting sebagai rujukan, termasuklah beberapa tulisan yang ditulis oleh Datuk Perdana Nik Mahmud dan juga tulisan-tulisan sarjana Inggeris
yang mencatatkan latar belakang sejarah Kelantan. Dan di bahagian akhir buku itu ataupun kumpulan artikel ini, As'ad juga telah memasukkan data-data yang penting tentang perkembangan ekonomi negeri Kelantan yang boleh kita katakan sebagai satu pendekatan yang agak berbeza dalam menjelaskan tentang kerajaan-kerajaan yang ada di Kelantan berbanding dengan penulis-penulis terdahulu. Kalau kita lihat secara umum di Kelantan, tentang sejarah Kelantan ini berdasarkan manuskrip, mungkin boleh kita lihat dalam beberapa manuskrip atau chronicle yang kalau kita ada kesempatan, kita akan cuba bacakan dalam program kita ini. Antaranya termasuklah yang terkenal Hikayat Seri Kelantan misalnya, yang pernah disusun semula oleh Profesor Dr. Muhammad Taib Osman, bekas Naib Chancellor Universiti Melaya. Dan antaranya juga ialah Sejarah Kelantan yang ditulis oleh Haji Abdul Wangsa dalam bentuk manuskrip. Belum ada transkripsi yang jelas dibuat. Syair Musuh Kelantan misalnya, dan juga beberapa yang lain. Adapun tulisan As'ad dalam majalah Kencana ini dalam bentuk siri-siri sebanyak 15 siri pernah disusun ataupun dikumpulkan oleh Dr. Zahid Ahmad dan dijadikan bahan kajian beliau untuk tesis kedoktoran beliau di Universiti Melaya. Jadi buku ataupun kumpulan esei riwayat Kelantan ini ditulis dengan mengemukakan beberapa latar belakang yang penting tentang sejarah Kelantan, di mana majalah Kencana yang dipimpin sendiri oleh As'ad telah beliau tulis tanpa menuliskan nama penulisnya, tetapi diketahui bahawa penulis perencana itu ialah As'ad sendiri. Kadang-kadang As'ad itu menggunakan beberapa nama pena, termasuklah Maryam Saadi yang merujuk kepada beliau sendiri sebagai nama penanya. Dan boleh dikatakan secara umum buku ataupun riwayat Kelantan ini ialah sebuah tulisan berkenaan sejarah negeri Kelantan bermula daripada zaman Cik Siti Wang Kembang sehinggalah berakhirnya zaman Sultan Muhammad yang keempat. Dan beliau menulis dengan menggunakan nama Siti Maryam Saadi. Itu. Jadi di sini kalau kita lihat antara yang dikemukakan oleh As'ad dalam cerita ini, di mana beliau tidak membawa satu kisah berkenaan dengan Cik Siti Wang Kembang, tetapi dengan nama lain. Tetapi Cik Siti yang disebut sebagai Cik Siti Jarum Bergiling. Itu nama yang digunakan oleh As'ad dalam memperkenalkan Cik Siti sebagai satu watak yang sangat penting dalam sejarah politik negeri Kelantan. Biasa kita sebut Cik Siti Wang Kembang. Tapi beliau membawakan dengan nama Cik Siti Jarum Bergiling. Di mana Cik Siti ini dikatakan pernah menjadi raja di sebuah kota yang dikenal sebagai Serendah Sekemu Bunga, Ceran Tegayu. Di kawasan Serendah sekaranglah tempat itu. Dan walau bagaimanapun beliau agak terkeliru dalam menjelaskan hal ini kerana ada data-data yang muncul lebih awal yang beliau masukkan sehingga beliau tidak dapat membezakan. Mungkin kerana data-data belum lengkap ketika itu di antara Cik Siti Jarum Berguling ini dengan tarikh masuknya Islam ke Kelantan, apabila beliau juga menyebutkan berkenaan dengan kemunculan dinar emas Al-Julus Kelantan yang bertarikh 1181 Masihi ataupun 577 Hijriah, yang menunjukkan bahawa
Islam sudah ada di Kelantan pada abad yang ke-12. Maka di sini ada beberapa data yang perlu kita perhatikan. Saya terbuka dalam hal ini kerana kita membacakan apa yang ditulis oleh As'ad Syukri ketika itu, iaitu pada tahun 1930. Sedangkan karya-karya beliau yang muncul pada tahun 70-an, 60-an, 70-an itu ialah yang lebih dilengkapkan dengan data-data yang baru. Kemudian beliau juga membawakan kisah berkenaan dengan Puteri Sakdong, iaitu anak angkat kepada Cik Siti Jarum Bergiling ini, yang kemudiannya berkahwin dengan Raja Abdullah yang merupakan seorang putera dalam keluarga Jembal. Jadi peristiwa ini kita boleh katakan sebagai satu peristiwa yang ada kesejajarannya dengan beberapa catatan yang lain, tetapi mungkin kita akan menghadapi masalah dari segi timeline ataupun jangka masa yang wujud, kerana apa yang digambarkan oleh As'ad nanti kita akan dapati bahawa beliau menyatakan bahawa peristiwa pembunuhan Raja Abdullah, suami kepada Puteri Sakdong ini, berlaku sebelum daripada pelanggaran Melaka ke atas Kelantan pada 1477. Sedangkan dalam kebanyakan rekod Kelantan menyebutkan bahawa Cik Siti Wang Kembang ialah seorang raja yang memerintah Kelantan pada pertengahan abad yang ke-17, iaitu sekitar 200 tahun selepas zaman Melaka. Dan watak-watak yang disebut oleh As'ad ini termasuk Puteri Sakdong, Raja Abdullah, dan seumpamanya ialah watak-watak yang memang ada dalam sejarah Kelantan. Kemudian beliau juga menyebutkan berkenaan dengan kemunculan kerajaan baru di Kelantan, iaitu dengan kedatangan Tuan Sulong, Long Bahar ataupun Tuan Besar dalam perkembangan politik Kelantan. Sedangkan tokoh-tokoh ini sebenarnya tokoh-tokoh yang berasal daripada petani. Dan digambarkan bagaimana pergolakan di antara kerajaan di Kubang Labu yang berpusat di Kubang Labu dengan kerajaan Legeh yang berakhir dengan beberapa siri peperangan, dan akhirnya Long Yunus dapat mengambil alih kerajaan Kelantan sekitar 1765. Kemudian As'ad kemudian membawa gambaran-gambaran baru, iaitu perkembangan-perkembangan yang berlaku selepas kemangkatan Sultan Mansur, diikuti oleh kemasukan pengaruh Inggeris yang dilantik oleh Siam sebagai penasihat Siam di Kelantan, iaitu pelantikan W.A. Graham atau William Armstrong Graham pada 1903, yang kemudiannya menyebabkan struktur ataupun sistem pentadbiran kerajaan di Kelantan mengalami beberapa perubahan, dan perubahan-perubahan ini merupakan satu perkembangan yang baru sehingga akhirnya berlaku Perjanjian Bangkok pada 1909. Di samping itu juga, di zaman Sultan Muhammad yang keempat, kita dapati berlaku antara peristiwa yang besar ialah pemberontakan Tok Janggut, yang juga disebutkan oleh As'ad kerana peristiwa ini boleh kita anggap sebagai peristiwa semasa yang telah dirakamkan juga, kerana peristiwa pemberontakan Tok Janggut dan juga Empu Besar Jeram berlaku pada 1915, itu sekitar 15 tahun sebelum As'ad menulis dan juga memimpin majalah Kencana ini. Jadi peristiwa-peristiwa yang baru itu juga kita dapati telah dikemukakan oleh As'ad dalam catatan beliau. Jadi di sini kita dapat lihat bagaimana beliau mengemukakan persoalan-persoalan ataupun maklumat-maklumat sejarah yang
telah berlaku di Kelantan daripada zaman Cik Siti yang digambarkan oleh beliau sekitar abad yang ke-13 atau 12. Kemudian Kelantan jatuh ke tangan Melaka sehingga membawa kepada pembentukan kerajaan moden Kelantan oleh Long Yunus. Dalam kita meneliti naskah ini, kita sebenarnya pada hari ini boleh kita katakan kebanyakan daripada majalah kencana yang disimpan di dalam rekod-rekod kerajaan termasuk di arsip, kita dapati bahawa dia telah mengalami keciciran dan kehilangan data-data itu. Tetapi di sistem Melaya terdapat satu salinan mikrofilm yang kita anggap sebagai penyelamat kepada data-data ini, di mana naskah ataupun kumpulan majalah kencana ini sebenarnya sudah tercicir daripada rekod-rekod yang ada di arsip negara. Jadi dengan adanya salinan mikrofilm ini yang terdapat di Universiti Melaya sejak tahun 60, ia telah digunakan oleh para pengkaji untuk meneliti apakah isi kandungan yang terdapat pada riwayat Kelantan yang ditulis oleh Hasan Syukri ini. Dalam rekod mikrofilm yang ada itu menunjukkan majalah kencana ini adalah sebuah majalah yang boleh kita katakan bersaiz seperti buku tulis. Saiznya seperti buku tulis. Buku latihan sekolah itu kan, buku tulis, di mana ruang yang ada pada majalah kencana itu sekitar 19 ke 20 baris untuk ditulis. Jadi majalah kencana ataupun kolom riwayat Kelantan itu ditulis oleh Hasan Syukri menggunakan 19 baris bagi setiap muka surat, dan kemudiannya bila disusun semula keseluruhan 15 rencana itu, dia berjumlah sekitar 140 muka surat. Bilangannya 140 muka surat, dan mungkin dalam bentuk sekarang mungkin lebih nipis ataupun sekitar itu, tapi di sekitar antara 138 sehingga 140 muka surat. Dan majalah ataupun majalah kencana ini yang disusun semula oleh Dr. Zahid Ahmad telah menjadi rujukan untuk tesis PhD beliau, dan kita dapati bahawa riwayat Kelantan merupakan satu bentuk penulisan yang lebih moden dalam mengemukakan hal-hal ini. Jadi kalau kita perhatikan secara umum, saya boleh terus merujuk kepada teks sejarah riwayat Kelantan, di mana dalam teks riwayat Kelantan ini sebenarnya Hasan Syukri telah memulakan perbincangan tentang hal ini dengan menyebut bahawa nama bagi kumpulan rencananya ini dengan nama Kilatan ataupun Riwayat Kelantan. Di permulaan teks yang pertama itu ada semua 15 teks, dan memang kita akan dapati ada 15 bab yang diperkatakan oleh beliau. Beliau menyebut tentang Kilatan atau Riwayat Kelantan, menceritakan kisah raja-raja yang awal, pemerintahannya, silsilah keturunan, asal-usul bandar ternama, dan sedikit daripada daerah-daerah dan mukim-mukim yang terdapat di Kelantan. Itulah kita kata sebagai preamble ataupun kepala kepada
riwayat Kelantan ini, di mana As'ad tu menulis pada permulaannya dengan perkataan tersebut, dengan menyebut kilatan atau riwayat Kelantan, menceritakan kisah raja-raja yang awal pemerintahannya, silsilah keturunan, asal-usul bandar ternama dan sedikit daripada daerah-daerah dan mukim-mukim di dalam Kelantan. Jadi di sini memang As'ad memfokuskan kepada dua perkara utama, iaitu yang pertama berkenaan dengan raja-raja dan juga pemerintahan mereka, termasuk silsilah keturunan raja-raja yang memerintah Kelantan. Kemudian yang kedua, beliau memfokuskan kepada kemunculan bandar-bandar di Kelantan dan bagaimana asal-usul kepada bandar-bandar itu. Kerana kota-kota yang terdapat di Kelantan ini, sebelum munculnya kota baru, kita seperti sudah maklum, kota yang terdapat di sebelah hulu, kota yang terdapat di pinggir-pinggir Sungai Kelantan, yang paling hulu dalam waktu yang moden ini ialah kota Tanah Serendas Kebun Bunga. Kita tahu ada kota di Salor, ada kota di Jelasin ataupun Pitugeng sekarang. Ada kota yang terdapat di tepi Sungai Kelantan berhampiran dengan kota baru sekarang yang disebut kota lama, ataupun dipanggil kota Pengkalan Galuh. Kemudian di sebelah sana ada kota Kubang Labu, ada juga kota Lundang, ada juga kota Mahligai, kota Jembal, kota Teras, kota Sering, kota Seneng dan lain-lain. Jadi itu kota-kota itu biasanya menjadi asas kepada pembentukan bandar-bandar, di mana As'ad juga turut menyebut secara sepintas lalu tentang kemunculan ataupun sejarah asal-usul dan perkembangan bagi kota-kota atau bandar-bandar ini, kemudian juga asal-usul kepada daerah-daerah yang ataupun jajahan yang terdapat di Kelantan. Daripada 15 tajuk yang dikemukakan oleh As'ad di dalam catatan ini, beliau mengemukakan pada bahagian yang pertama, nanti kita akan bacakan secara detail dalam sesi akan datang, di mana pada bahagian pertama beliau telah menjelaskan hal-hal berkait dengan peristiwa yang berlaku sekitar 800 tahun sebelum buku ini ditulis. Beliau menulis pada awal abad ke-19, dia berkata bahawa sekitar 800 tahun dahulu, iaitu sekitar 1100 ataupun 1200 tahun 1200. Jadi ketika itulah beliau mengatakan bahawa terdapatnya seorang raja yang bernama Cik Siti Jarum Bergiling. Jadi dalam tajuk awal ni beliau mengungkapkan bagaimana kemunculan Cik Siti ni, asal usulnya daripada mana dikemukakan di sini, tetapi banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur mitos berdasarkan riwayat-riwayat yang disebut mungkin riwayat lisan yang dikemukakan oleh orang-orang tua dahulu dan dicatatkan oleh beliau. Walaupun As'ad sendiri menyebut rujukan-rujukan daripada tulisan R.O. Winstead misalnya, tulisan Datuk Perdanik Mahmud dan lain-lain, tetapi kita boleh fahami dan beliau sendiri juga seperti mengkritik hal-hal tersebut, kerana di sini kita dapati terlalu banyak unsur-unsur mitos yang dikemukakan dalam menjelaskan hal berkenaan dengan hal berkenaan dengan sejarah awal Kelantan yang dimulakan dengan Cik Siti Wang Kembang. Di samping itu, beliau juga menulis berkenaan dengan beberapa perkara berkait dengan nama ataupun asal nama Kelantan. Di mana beliau menyebutkan antaranya ialah perkataan kilatan, kelam hutan, gelam hutan, kilatan
dan beberapa yang lain yang beliau telah sebutkan. Yang mungkin perkataan-perkataan itu ada kaitan dengan bunyi Kelantan yang digunakan dalam kita menyebut nama negeri Kelantan pada hari ini. Kemudian selepas beliau membahaskan hal berkait dengan Cik Istimewa Kembang, juga Puteri Sadong dan juga Raja Abdullah secara panjang lebar, kita boleh katakan sebagai bab yang pertama, agak panjang lebar beliau bahaskan, termasuklah pergolakan yang berlaku di dalam rumah tangga Raja Abdullah dan juga Puteri Sadong yang membawa kepada pembunuhan Raja Abdullah dan kemunculan Raja Derahim ataupun Raja Abdul Rahim yang menjadi raja menggantikan Raja Abdullah kemudiannya. Kemudian pada bahagian kedua, beliau memulakan kisah bagaimana anak-anak raja daripada petani datang ke Kelantan dan membuka kerajaan di kota Kubang Labu. Beliau menyebutkan beberapa watak yang penting ketika itu, termasuklah Datuk Pengkalah Pasir atau Baginda Datuk Pengkalah Pasir yang kita boleh katakan sebagai induk kepada tokoh-tokoh yang muncul sebagai ahli-ahli politik dan pemimpin-pemimpin dalam sejarah Kelantan pada sekitar abad yang ke-18, awal abad ke-18 ataupun akhir abad yang ke-17, di mana telah berlaku kemasukan pengaruh Patani ataupun anak-anak raja Patani datang ke Kelantan, kemudian terlibat dengan perkembangan yang berlaku khususnya di kota Kubang Labu dan akhirnya berlaku konflik dengan Raja Legeh dan membawa kepada kerasi-kerasi politik perang saudara dan seumpamanya, sehingga munculnya kerajaan baru yang kita sebut sebagai dinasti Long Yunus pada hari ini. Kemudian pada bab yang ketiga atau bahagian ketiga daripada buku ini, As'ad telah mengemukakan perbahasan berkenaan dengan penggunaan perkataan Long yang ada pada nama putera-putera Raja Kelantan pada abad yang ke-18 itu. Daripada mana asalnya perkataan Long seperti Long Yunus, Long Draman, Long Pandak, Long Muhammad, semuanya menggunakan perkataan Long, kan? Daripada mana asalnya dan kedatangan tokoh-tokoh ini ke kota Kubang Labu pada sekitar abad yang ke-18. Kemudian daripada kisah yang berlaku di kota Kubang Labu pada bahagian keempat, dalam catatan yang tidak terlalu panjang, As'ad telah mengemukakan tentang peristiwa ataupun pergolakan politik yang berlaku di istana kota Kubang Labu kerana kecemburuan kecemburuan raja yang merentah ketika itu terhadap isterinya akibat kedatangan Long Ghaffar ke kota Kubang Labu. Jadi secara latar belakangnya peristiwa itu berlaku apabila Long Muhammad mengahwini Engku Pasir Mas, iaitu adik adinda kepada Raja Legeh, Long Draman. Kemudian ketika berada di kota Kubang Labu, Long Ghaffar telah datang. Long Ghaffar adalah sepupu kepada menyebabkan berlaku kecemburuan. Dia agak berbeza berbanding dengan
catatan dalam manuskrip yang lain di mana kisah yang dikemukakan oleh As'ad dalam peristiwa ini, beliau menggambarkan bahawa dari segi latarnya pergolakan di antara tuan sulung melibatkan Long Ghaffar dan akhirnya berlaku pembunuhan di antara tokoh-tokoh politik itu. Sedangkan biasa kita dapati dalam manuskrip lain, pergolakan itu adalah melibatkan Long Muhammad. Itu ananda kepada tuan sulung ataupun Long sulung. Jadi di sini kita akan dapati ada perbezaan sedikit tentang perkembangan yang berlaku. Kemudian pada bahagian kelima dan bahagian keenam, dalam catatan yang ringkas ini, As'ad mengemukakan beberapa peristiwa yang berlaku, iaitu satu peristiwa perjumpaan di rumah Mandumis, dan juga pada bahagian yang keenam berkenaan dengan pergerakan Long Yunus bersama dengan Long Ghaffar ke Terengganu untuk menyertai pertandingan sabung ayam yang terkenal itu. Kemudian pada bahagian yang ketujuh, As'ad mengemukakan kisah tentang pakatan yang dibuat oleh Long Ghaffar dan Long Yunus untuk ke Terengganu, kemudian menyerang Kelantan daripada Terengganu. Jadi mereka berdua telah menyerang kota Kubang Labu sehingga akhirnya mereka dapat merampas ataupun mengambil semula kerajaan kota Kubang Labu daripada putera-putera tuan sulung. Dalam hal ini boleh dikatakan penceritaan yang dikemukakan oleh As'ad tentang peristiwa yang berlaku di Terengganu, khususnya yang melibatkan pertandingan sabung ayam di antara Sultan Terengganu dengan orang-orang Bugis, tadi ceritakan dengan panjang lebar. Kemudian di akhir bahagian yang ketujuh itu dinyatakan tentang pergerakan-pergerakan politik yang disusun dari Terengganu untuk membolehkan mereka kemudian menguasai kota Kubang Labu dengan dibantu oleh Mandumis dan juga penghulu adas. Penghulu adas iaitu Datuk Kadok, Datuk orang kaya Kadok dalam menghadapi kota Kubang Labu. Dan pada bahagian ke-8, As'ad memfokuskan kepada keluarga Long Yunus. Itu wangsa yang dibina oleh Long Yunus, anak-anaknya yang kemudiannya menjadi pewaris kepada kerajaan Kelantan yang diasaskan oleh Long Yunus yang berpanjangan sehingga hari ini. Pada bahagian ke-8 ini boleh dikatakan dikhususkan tumpuannya kepada perkembangan yang berlaku dalam keluarga Long Yunus. Kemudian pada bahagian yang ke-9 ialah perang saudara ataupun pergolakan yang berlaku di antara Long Muhammad dan juga adik-adindanya menentang Tengku Muhammad, iparnya, iaitu putera kepada Sultan Terengganu selepas kemangkatan Long Yunus pada 1795. Jadi perebutan jawatan dan juga pergolakan-pergolakan yang berlaku dalam mendapatkan semula takhta Kelantan itu digambarkan di atas diceritakan pada bahagian 9, dan pada bahagian ke-10 diceritakan pula tentang konflik yang berlaku selepas kemangkatan Sultan Muhammad yang pertama, di mana Long Zainal atau Long Zainal Raja Bendahara telah merampas kuasa selepas kemangkatan abangnya, dan kemudiannya berlaku perang saudara yang melibatkan putera-putera kepada Long Tan
yang akhirnya membawa kepada pelantikan Long Senik Mulut Merah sebagai Sultan Kelantan yang baru bergelar Sultan Muhammad yang kedua. Kemudian daripada pergolakan-pergolakan itu, pada bahagian yang ke-11, As'ad telah membawakan kisah secara ringkas tentang putera Kuala Sultan Muhammad yang kedua, iaitu Sultan Ahmad, yang menjadi raja sekitar 4 tahun. Kemudian selepas itu diambil alih oleh puteranya Sultan Muhammad yang ketiga, di mana kisah tentang Sultan Muhammad ketiga yang merintah dalam satu jangka masa yang paling pendek sekali, iaitu sekitar setahun, dikisahkan dalam bahagian yang ke-12. Kemudian pada bahagian ke-13, beliau menjelaskan berkenaan dengan keadaan negeri Kelantan pada zaman Sultan Mansur yang memerintah daripada menggantikan kekandanya daripada tahun 1890 sehingga 1899. Dan penguasaan Sultan Mansur ini pada zaman pemerintahnya boleh dikatakan ditulis dengan agak panjang juga, kerana inilah zaman kelahiran As'ad sendiri pada zaman ini. Kemudian zaman Long Senik ataupun Sultan Muhammad yang keempat bermula pada 1903 sehingga 1909, di mana baginda memerintah di bawah pengaruh Siam yang diwakili oleh orang Inggeris. Jadi di sini kita dapati bahawa pada zaman Sultan Muhammad ini, iaitu zaman buku ini ditulis, kita dapati As'ad telah merujuk kepada laporan-laporan yang dibuat oleh W. Graham berkenaan dengan perkembangan ekonomi yang berlaku di Kelantan, termasuk juga perkembangan pentadbiran agama dan seumpamanya, ditulis dengan begitu panjang lebar dan juga detail sekali maklumat-maklumatnya. Dan pada bahagian ke-15, boleh kita katakan bahagian terakhir, beliau menceritakan tentang keadaan negeri Kelantan di bawah Sultan Muhammad yang keempat lepas daripada peristiwa Perjanjian Bangkok, di mana Long Senik telah diiktiraf oleh Inggeris sebagai Sultan Kelantan, sehinggalah kewafatan baginda pada 1920. Jadi di sini kita dapati perbahasan-perbahasan yang dikemukakan oleh As'ad pada bahagian akhir buku ini agak panjang lebar, termasuk diceritakan juga berkenaan dengan saya pada perang Tuk Janggut, ialah diceritakan juga tentang penubuhan Majlis Agama Islam dan beberapa peristiwa yang berlaku, sehingga akhirnya kegeringan yang dihadapi oleh Sultan Muhammad yang keempat, dan akhirnya baginda wafat pada 1287 ataupun 1920, dan disitulah As'ad menamatkan riwayat Kelantan. Ditamatkan riwayat Kelantan pada tahun Hijrah 9 hari bulan 7 1203. Dicatatkan di akhir muka surat itu bahawa catatan tentang riwayat Kelantan ini ditamatkan pada 9 hari bulan 7 1203. Jadi hal-hal berkait dengan sejarah Kelantan ini yang dikemukakan di dalam riwayat Kelantan yang akan kita bacakan secara detail ataupun secara panjang lebar nanti, ialah pada sesi akan datang, di mana mulai sesi akan datang kita akan mula kembali bersiaran pada hari Khamis jam 9.30 malam seperti biasa.
kita hanya bersiaran pada bulan Ramadan pada 11 siang, dan untuk siaran sehingga hari ini oleh kerana semalam hari Khamis ialah hari Raya Aidilfitri, maka kita tangguhkan ke malam ini untuk perbincangan berkenaan dengan Riwayat Kelantan ini. Dan insya-Allah perbahasan-perbahasan yang panjang lebar nanti kita akan bacakan satu persatu apakah yang telah dituliskan oleh As'ad Sukri dalam menjelaskan berkenaan dengan sejarah negeri Kelantan. InsyaAllah kita akan mendapat maklumat-maklumat baru, walaupun mungkin ada data-data yang bertentangan ataupun maklumat-maklumat yang berselisih dengan maklumat-maklumat dalam manuskrip lain ataupun yang biasa kita dengar. Tapi di sini juga kita akan dapati bahawa As'ad mengemukakan ada perkara-perkara penting, khususnya yang berlaku pada zaman Sultan Mansur dan juga Sultan Muhammad yang keempat, di mana pada zaman Sultan Mansur, Datuk Cik Hak, Datuk Muhammad Menteri adalah Menteri Besar Kelantan. Kemudian As'ad sendiri yang lahir pada awal abad yang ke-19, awal abad yang ke-20, dan membesar pada zaman Sultan Muhammad yang keempat itu, beliau mencatatkan hal-hal yang penting yang berlaku pada zaman tersebut. Mungkin tidak ada dalam catatan lain, tapi dicatatkan oleh beliau di dalam Riwayat Kelantan ini. InsyaAllah kita akan perbahaskan hal-hal yang berkaitan dengan ini dalam sesi akan datang. Malam ini saya hanya membuat pengenalan kepada latar belakang ataupun kandungan yang terdapat dalam karya ini, dan sedikit kita sentuh berkenaan dengan pengarangnya As'ad Sukri Haji Muda. InsyaAllah kita akan sambung perbincangan dalam sesi akan datang. Akhir sekali saya sekali lagi memohon kemaafan dan mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua sidang pendengar, dan saya merayu kepada seluruh rakyat Kelantan khususnya dan juga rakyat Malaysia secara amnya, supaya kita sama-sama mematuhi SOP yang ditetapkan oleh kerajaan dalam kita menangani pandemik ataupun wabak COVID-19 yang sedang melanda negara kita sekarang ini. Kerjasama dan juga komitmen yang kita berikan untuk memutuskan rantai wabak ini, mudah-mudahan insya-Allah dengan izin Allah Ta'ala dapat membantu kita untuk membendung wabak ini daripada terus merebak dan memangsakan kita semua. Dan saya juga berharap supaya kita semua umat Islam dapat mengirimkan doa dan juga bantuan-bantuan yang sewajarnya, selayaknya kepada saudara-saudara kita yang sedang menghadapi serangan pengganas Israel di Palestin yang berlaku beberapa hari ke belakang ini. Doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah untuk memberikan kekuatan kepada saudara-saudara kita adalah sangat penting, selain daripada kita sama-sama menyumbangkan kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita untuk sama-sama kita membantu perjuangan umat Islam di Palestin dalam menghadapi serangan Israel ini. Jadi dengan pesanan-pesanan itu saya mengakhirkan sesi kita pada malam ini, dan insya-Allah kita akan bertemu semula pada sesi akan datang pada hari Khamis jam 9.30 malam, dibawakan khas kepada tuan-tuan semua oleh Perbadanan Muzium Negeri Kelantan. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.